Sebab benda ni tiap-tiap malam kita buat. Kalau benda ni kita tak buat, tak sedap sangat cerita. Tapi benda ni tiap-tiap malam kita buat. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 117. Solat 2 rakaat ringan setelah witir pada waktu-waktu tertentu. Muka surat 117. Kita nak membicarakan tentang witir. Witir ni kalau musim lain pedaoh je kita buat. Tak dibuat je lah. Sembahyang duha insya-Allah ramai orang buat. Witir ni rare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Yang saya hormati para pegawai, seterusnya para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Seterusnya yang diraikan juga tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para puasawan, para pelayar yang mengikuti siaran ini. Moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bertemu di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan pada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah, Ramadan sudah hari ke-11. Jalani semua, buatlah ikhlas. Semua kelak pasti berbalas. Di dalam Quran sudahlah jelas. Dalam hadis pun sudahlah jelas. Untuk ilahi puasa yang ikhlas. Tiada ibadah sama berbalas. Dosa diampun, amal pun dibalas. Syukur kehadrat ilahi masih diberi kesempatan pada bulan Ramadan ini dapat menjalani ibadah dengan baik insya-Allah. Pagi ini seperti biasa kita membahaskan sebuah kitab yang asalnya adalah sebuah naskah di dalam bahasa Arab, Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunnani Shibhil Mansiyah. Buku yang ditulis pada tahun 2005 oleh Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, seorang Profesor Madya di Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, Arab Saudi. Yang buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa kita berjudul 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Buku ini ada 18 bab, disusun dalam kategori yang berbeza. Dan Alhamdulillah kita dah pun masuk bab yang ke-6, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat-solat sunat. Ada 5 subtopik di dalam bab ini. Minggu lepas kita ada bahaskan tentang memulai solat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Muka surat 115. Kita dapat lihat minggu lalu perdebatan di kalangan para agamawan kerana melihat kepada versi hadis yang berbeza. Berapa rakaat Nabi buat sembahyang malam. Sebab yang membawakan hadis-hadis itu adalah sahabat yang berbeza-beza. Secara relatifnya ada 6 orang sahabat yang menyampaikan riwayat mengenai sifat sembahyang malam Nabi ini. Sama ada dalam bentuk sembahyang tarawih ataupun sembahyang malam yang dilakukan oleh Nabi di luar bulan Ramadan. Iaitu ada riwayat versi daripada Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ummu Salamah dan juga Jabir bin Abdullah. Disebabkan ada kepelbagaian riwayat, kita boleh tengok jumlah rakaatnya pun berbeza.
Kalau hadis daripada Ibn Abbas, itu berbeza sedikit dengan Aisyah. Kalau kata Ibn Abbas, kana Rasulullah yusalli minal lail 13 raka'atin. Nabi kalau sekali sembahyang malam 13 rakaat. Tetapi Aisyah pula dia mengatakan 2 rakaat saja. Jadi perbezaan-perbezaan ini ada dibahaskan oleh ulama. Minggu ini kita akan membahaskan satu tajuk yang mustahak juga bagi kita. Sebab benda ni tiap-tiap malam kita buat. Kalau benda ni kita tak buat, tak sedap sangat cerita. Tapi benda ni tiap-tiap malam kita buat. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 117. Solat 2 rakaat ringan setelah witir pada waktu-waktu tertentu. Muka surat 117. Kita nak membicarakan tentang witir. Witir ni kalau musim lain, pedoah je kita buat. Tak dibuat je lah. Sembahyang duha insya-Allah ramai orang buat. Witir ni rare. Alhamdulillah. Jadi terus kita tengok hadisnya muka surat 118. Hadis daripada Abu Salamah daripada Abdul Rahman yang bertanya kepada Aisyah, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Faqalat, "Kana yusalli 13 rak'atan." Yusalli 8 raka'atin thumma yutiru thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalisun fa idza arada an yarka'a qama faraka'a thumma yusalli raka'ataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Abdul Rahman ditanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah solat malam Rasulullah?" Aisyah menjawab, baginda solat 13 rakaat, solat 8 rakaat, kemudian baginda melakukan witir, kemudian solat 2 rakaat dengan duduk. Jika baginda ingin rukuk, baginda berdiri lantas rukuk. Kemudian baginda solat 2 rakaat antara panggilan azan dan iqamat solat subuh. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan juga An-Nasai. Ini kita akan ulaskan. Hadirin hadirat sekalian, pertama kita nak kena tengok adalah berkenaan witir itu sendiri. Moga-moga dengan kita membahaskan tentang solat witir ni, malam kan tidak adalah orang yang habis saja 8 rakaat terus berderu balik ramai-ramai. Mudah-mudahan tidak. Bila dengar ni kan, wah jadi semangat. Witir ni kita sama ada kita sebut witru ataupun watru, sama saja. Semua sebab kita dah biasa dengan witir, witru. Watru ataupun witru daripada sudut bahasa membawa maksud tunggal. Tunggal. Kalau dari segi gelaran bahasa kita panggil ganjil. Kita semua lawan ganjil dengan genap. Jadi witir ini dia lawan dia adalah syafa'. Syafa' ni maknanya genap. Itu dari sudut bahasa. Kalau dari sudut pengistilahan para ulama, witir ini merujuk kepada semayang khusus yang dilakukan pada waktu khusus yang sifatnya menutup semua semayang-semayang malam. Sama ada kita buat pada awal malam, pertengahan malam ataupun akhir malam. Dan bilangan semayang witir ini pula adalah bilangan ganjil. Justru itulah dia digelarkan sebagai witir. Witir itu sendiri maknanya ganjil. Ada satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, "Lillahi tis'atun wa tis'una asma'an man hafizaha dakhalal jannata wa innallaha witrun yuhibbul witra." Kata Nabi, Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang hafal nama Allah ataupun menjaga kemuliaan nama-nama Allah, dakhalal jannah, masuk surgalah dia. Sesungguhnya Allah itu witrun, ganjil. Yuhibbul witra, dan dia suka kepada bilangan yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Timbul perbahasan ulama, kenapa Allah suka nombor ganjil?
Asas yang pertama adalah kerana Allah itu sendiri, dia duduk dalam kedudukan ganjil, iaitu satu. Tak ada dua, tak ada berpasangan-pasangan. Dia itu sendiri tunggal. Satu je, Allah itu. Cuma kata Syekh Mahmud Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, yafdalahu fil a'mal wa kathiru fit ta'at. Allah dia sangat mengutamakan bilangan ganjil dalam banyak perkara, termasuk juga dalam cara ibadah. Walihadza ja'alallah salawatu khamsan wat-tawafu sab'an wa nadabu taslitha fi aktsaril a'mal. Allah menjadikan semayang 5 waktu dan 5 itu ganjil. Allah menyuruh kita tawaf 7 pusingan dan 7 itu ganjil. Dan anjuran untuk melakukan pelbagai perkara sunat dengan 3 kali. Contoh, ambil air semayang, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Dia panggil at-taslis, mentiga-tigakan. Itu dalam banyak amalan. Bahkan kata beliau, wa khalaqas samawati sab'an wal ardina sab'an wa ghairu dzalika. Bahkan kalau kamu perhatikan, Allah juga menciptakan langit ini 7 lapis, bumi pun 7 lapis, dan banyak lagi 7 yang lain. Baik itu kalau kita kaji, embuh jadi gila kita. Kenapa Allah suka benda ganjil? Kalau tuan-tuan perasan, bila para ulama mengatakan Allah cipta 7 petala langit, 7 petala bumi dan bagai-bagai, ayat tentang 7 petala langit itu pun dirakamkan oleh Allah atau disebut oleh Allah sebanyak 7 kali dalam 7 surah. Misteri. Cerita 7 petala langit disebut sebanyak 7 kali di dalam 7 surah. Al-Baqarah ayat 29, Al-Isra ayat 44, Al-Mu'minun ayat 86, Fusilat ayat 12, At-Talaq ayat 12, Al-Muluk ayat 3 dan surah Nuh ayat 15. Kalau nak cari why, itu muh gila kita. Begitu juga kalau kita ambil bab bersuci. Orang yang tak ada air, lepas buang air kecil, air tak ada, dia boleh istinjak pakai batu. Berapa jumlah batu? 3. Dan 3 itu ganjil. Kita ambil air semayam, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, bagai-bagai. Berapa kali? 3 juga. Dan itu ganjil. Semayang kita, semayam berapa kali sehari? 5 waktu sehari semalam. Dan 5 itu ganjil. Berapa jumlah rakaat kita sehari semalam? 17 rakaat. Dan 17 itu adalah ganjil. Anggota ketika bersujud, wajib berapa anggota? A'dha'is sujudi sab'ah. 7 anggota wajib ketika sujud. Dari tapak tangan, lutut, ujung jari kedua tapak kaki. Wajib. Fatihah berapa ayat? 7. Dan 7 itu ganjil. Kita semua sedang berpuasa sekarang. Puasa pada bulan apa? Ramadan. Ramadan ni susunan bulannya bulan keberapa dalam kalender Islam? 9. Dan 9 itu ganjil. Dan kalau di luar bulan Ramadan, kita digalakkan puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15. Dan minggu depan bermula pemburuan kita terhadap Lailatul Qadar. Lailatul Qadar duduk je di mana? Pada malam-malam ganjil. Kalau nak fikir, bak kata orang duk tepi pantat, dok dam mikir, dok dam mikir, apa gitu. Puan-puan, ibu-ibu yang baca Quran, tadarus tiap-tiap hari. Al-Quran ada berapa qiraat? 7 qiraat. Qiraat sab'ah dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam Matan Syatibiyah. Ada bacaan Nafi' bin Na'im Al-Madani, ini bacaan orang Madinah, anak murid dan perawinya nama Qalun dan juga Warash. Ada bacaan daripada Ibn Katsir Al-Makki, orang Mekah, anak murid dan perawinya nama Al-Bazi dan Qunbul. Yang ketiga bacaan Abu Amru Al-A'la Al-Basri, orang Basrah di Iraq, anak murid dan perawinya bernama Ad-Duri dan juga Susi. Yang keempat bacaan Ibnu Amir
Ad-Dimashqi, orang Damsyik, Syria. Anak murid dan perawinya Hisham dan juga Ibn Zakwan. Yang kelima Imam Asim ataupun Abu Bakar Asim Al-Kufi. Anak murid dan perawinya nama Syu'bah dan juga Hafs. Bacaan yang keenam Imam Hamzah bin Habib. Ini cara bacaan orang Kufah. Anak murid dan perawinya Khalaf dan juga Haddad. Yang ketujuh bacaan Imam Al-Kisai. Hamzah Kisai, orang Kufah. Murid dan perawinya nama Abu Al-Haris dan juga Ad-Durri. Tuan-tuan puan-puan, hak tadarus hari-hari, baca ikut bacaan mana? Baca ikut bacaan mana? Hak kita berhari-hari berbaca Quran itu. Daripada qiraat yang 7, baca ikut bacaan mana? Tak jelas ya? Tak tahu baca hak mana? Tak apa, duduk masjid ni boleh mengaji. Ada ustaz kita, ustaz di belakang boleh tanya. Ustaz Arif, kita ni baca bacaan mana? Kita baca qiraat Imam Asim ataupun Abu Bakar Asim Al-Kufi. Anak murid dia ada Syu'bah dan juga Hafs. Mana bacaan kita daripada Hafs, Asim, Tariq, Syatibi. Itu kita punya bacaan. Ada 6 lagi bacaan yang lain. Tapi yang penting 7 itu adalah ganjil. Apa lagi bab Quran yang ada kaitan ganjil? Taranum berapa lagu? Asasnya 7. Kalau bacaan taranum asas yang aliran Masri, orang bacaan Mesir. Di Mesir ni kalau bacaan Quran, lagu semua Mesir. Tak ada orang boleh lawan. Sampai ada kata-kata Quran itu diturun di Mekah, ditulis di Turki, dilagukan di Mesir. Kalau bab taranum, Mesir champion. Kalau taranum asas aliran Masri, 7. Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah, Jaharkah. 7. Bab zakat ni ada kita pusat kutipan zakat yang bawa majlis kita pada pagi ni. Zakat pertanian nisabnya 5 wasak. 5 itu ganjil. Zakat perak 5 uqiyah. 5 itu adalah ganjil. Kebanyakannya ganjil. Kalau haji umrah tak payah ceritalah, ganjil semua. Sa'i berapa kali? 7. 7 itu ganjil. Lontar jamrah 7. Kutip batu semua nombor ganjil. Hari tasyrik berapa hari? 3 hari. Itu juga adalah ganjil. Bahkan sampai kita mati pun masih lagi ganjil. Iaitu kain kapan berapa lapis? 3 lapis. Artinya kita hidup di dalam angka ganjil tanpa kita sedar. Baik itu kalau nak berfalsafah tentang angka ganjil ni, panjang falsafahnya. Baik itu kalau ini cerita luar pada kitab lah. Kalau tuan-tuan perasan, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun, dia juga obses dengan nombor ganjil. Sebab itu hasil karyanya semua nombor 3. Dia sangat obses dengan angka 3, yang juga angka ganjil. Buat filem Madu 3, 3 Abdul. Dia cipta lagu pukul 3 pagi dalam cerita Madu 3. Dan watak-wataknya mesti 3 berangkai. Do, re, mi, bujang lapuk. Bahkan labu-labi itu trio ketiganya itu adalah Haji Bakhil itu. Panjanglah kalau nak cerita. Misteri. Jadi adakah tuan-tuan puan-puan nak memandang sembahyang witir ni sebagai tak apa, tak buat? No. Witir ni mustahak. Sebab itulah solat witir ini kata ulama adalah khususiyat Rasul. Apa maknanya? Satu pengkhususan yang Nabi kena buat. Dalam satu hadis kata Ibnu Abbas, salasun hunna alayya faraidu. Kata Nabi, ada 3 perkara hukumnya wajib pada aku, wa hunna lakum tatawu'un. Tapi bagi kamu sunat saja hukumnya. 3 amalan Nabi wajib buat, tapi kita tak wajib buat. Al-watru, wal-nahru, was-salatud duha. 3 perkara aku wajib buat. Pertama adalah sembahyang witir. Nabi wajib, kita sunat je. Yang kedua, buat korban. Nabi wajib korban, kita sunat je. Dan yang ketiga, sembahyang duha. Nabi wajib sembahyang duha, kita disuruh buat duha. Dia kalau khususiatul Rasul ini, benda-benda yang Allah hanya
suruh Nabi saja buat. Dia Nabi selain daripada khususiat Rasul, ada orang panggil khasa'is Rasul. Ada orang panggil sunnatu khasah. Ada yang panggil khisalun Nabi dan macam-macam lagi. Baik itu kadang anak suka, ada orang kata, tuan-tuan, kita wajib ikut sunnah Nabi. Amda Nabi buat, kita kena ikut. Tak semua. Tak semua kita disuruh ikut. Tuan-tuan boleh menikah lebih berempat? Tak boleh. Sayang macam mana pun Nabi tak boleh ikut bab itu. Dia ada berapa jumlah khususiat yang Nabi je buat, yang tak ada pada kita? Ini beza pandangan. Kata Imam Abu Sa'id An-Naisaburi dalam kitab Syarah Al-Mustafa, ada 60 sunnah kita tak boleh buat. Banyak. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitab Muqaddimah Syarah Sahih Imam Muslim, 1,200 sunnah yang kita tak boleh buat. Bahkan kata Imam Al-Bayhaqi dalam kitab Al-Madkhal, ada 1,000 sunnah yang kita tak boleh buat. Khusus untuk Nabi saja. Ada yang ulama' kata sampai 3,000 sunnah. Dan ada yang pula yang kata 60,000 sunnah pun ada. Termasuklah juga mukjizat tak boleh kita buat. Keluar air pada celah jari tak boleh buat. Belah bulan tak boleh buat. Itu Nabi je boleh buat. Dimasukkan sekali. Kata para ulama', dia ada bahagi beberapa perkara lah khususiat Nabi ni. Ada perkara-perkara yang dikhususkan kepada Nabi dalam perkara kewajipan. Ada perkara yang dikhususkan pada Nabi dalam perkara larangan. Ada perkara yang dikhususkan pada Nabi dalam perkara yang harus. Ada perkara yang dikhususkan pada Nabi untuk perkara-perkara dari segi kelebihan dan keluarbiasaan. Sebagai contoh, apa perkara yang kepada Nabi satu kewajipan tapi tidak wajib kepada kita? Pertama, sembahyang duha. Kedua, sembahyang witir. Yang ketiga, sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Dia panggil qabliyah subuh lah kalau kita panggil. Kita tak wajib, Nabi wajib. Apa lagi? Qiyamul Lail. Nabi wajib qiyamul Lail. Baik tu nanti kita jumpa banyak riwayat, Nabi ada masa kena qada balik dan sebagainya lagi. Qiyamul Lail. Apa lagi Nabi wajib kita doa? Istighfar 70 hingga 100 kali sehari. Nabi wajib. Nabi wajib. Bahagian kedua, ada khusus untuk Nabi dalam bab larangan. Apa contoh? Nabi dilarang menerima zakat dan sedekah. Ini menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis daripada Muslim. Nabi tak boleh terima. Yang kedua, Nabi dilarang makan makanan yang berbau seperti bawang, tak kira bawang besar, bawang kecil. Nabi tak dibenarkan. Apatah lagi jering, kedah, petai, lagi semua. Rokok lagi lah tak boleh je. Dia tak boleh benda bau. Macam kita tak jatuh haram. Rokok tu cerita lain lah. Kedah apa semua tadi. Kita tak jadi haram. Kita jadi makruh je. Kenapa Nabi tak boleh? Itu khusus untuk dia. Antara sebabnya kata ulama, sebab Nabi ni dia on call 24 jam untuk berjumpa dengan Jibril. Jibril dia boleh datang suka-suka hati dia bila-bila masa. Dan Jibril ni pula PN dia, fa'inal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat dia sensitif dengan bau. Kalau bau tu tak disukai oleh manusia, maka malaikat pun tak suka juga. Mana kalau perempuan tak tahan bau rokok, percayalah malaikat pun tak tahan bau rokok. Dia ikut apa kita tak suka. Kita tak suka berdurian, malaikat tak suka berdurian. Baik tu masjid tak boleh buat program kendurian. Tak betul. Masjid pula buat tempat kenduri durian. Tak betul. Buat tempat lain, rumah tok 4 ada kan? Kita nak masjid, malaikat ramai. Dia tak tahan dengan bau busuk. Dan ada pula perkara khusus kepada Nabi dalam perkara yang diharuskan. Contoh, kita tak boleh, Nabi boleh. Nabi dibenarkan solat sunat mutlak lepas asar, boleh. Kita tak boleh. Habis sembahyang asar balik. Nabi tak, dia boleh sembahyang lagi. Dan Nabi disebabkan witir itu wajib, Nabi dibenarkan sembahyang witir atas kenderaan dia. Atas unta dia boleh sembahyang. Wa yutiru ala rahilatih. Kata Ibnu Umar, aku pernah tengok Nabi sembahyang witir atas kenderaan saja. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian apa lagi? Nabi dibenarkan untuk puasa wisal. Kita tak boleh. Puasa wisal ni puasa tak berbuka-buka.
Kata Abu Hurairah, naha Rasulullah anil wisal fi shaum. Nabi pernah larang kami untuk wisal dalam puasa. Maknanya katalah 7 suku patutnya buka. Tapi kita ni gamak tahap tasawuf tinggi gagaknya. Tak lapar lagi ustaz, malas aku makan. Dah kok lapar aku apa? Aku 10 kan lapar lah. Saya makan aku 10 lah. Jangan. Kalau peraturannya maghrib buka je lah. Tapi Nabi tak. Dia boleh buka lepas pukul 10, pukul 11. Dia tak buka terus, tak apa. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi larang kami puasa wisal. Faqala lahu rajulun minal muslimin. Tiba datang satu orang sahabat, dia protes. Innaka tuwasil ya Rasulullah. Mana Haji? Dia tak bagi orang, dia puasa wisal. Mana boleh? Kami pun nak puasa wisal juga. Nabi marah. Wa ayyukum misli. Mu dengan aku serupa ke? Kita punya spesifikasi kita tidak sama, kata Nabi. Ini abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya ni, walaupun saya tidur, saya masih diberi makan dan minum oleh Allah ketika saya tidur. Nabi kalau dia tidur, air sentiasa ada. Macam kita duduk hospital, masuk air. Drip itu. Air ada semua. Nabi begitu. Kita tak ada. Lapar-lapar sungguh. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ini yang kita panggil khususiat Rasul. Termasuklah juga semayang witir. Wajib bagi Nabi. Namun begitu, Nabi sampai menyebutkan, wahunna lakum tatawu'un al-watru. Tetapi bagi kamu, sunat kamu buat semayang witir ni. Buatlah, kata Nabi. Kata ulama, Nabi SAW sangat menganjurkan kita ini semayang witir dan jadikanlah ia sebagai solat terakhir kita pada malam itu. Ij'alu akhira salatikum bilaili witron. Jadikanlah semayang sunat kamu pada waktu malam yang akhir dengan semayang witir. Hadis Bukhari Muslim. Pernah sekali Abu Hurairah, dia bercerita kepada para sahabat, Ausini khalili bisalasin. Kekasihku Rasulullah SAW pernah menyampaikan wasiat kepada aku. Jangan tinggal, wahai Abu Hurairah. Mu jangan tinggal 3 perkara ini. Siyami salasati ayyam min kulli syahrin wa rak'atay duha wa anna utira qabla an anam. Nabi pesan pada aku, mu jangan tinggal 3 perkara ni. Pertama, puasa 3 hari sebulan. Mu jangan tinggal. 13, 14, 15 bulan Islam. Yang kedua, semayang duha 2 rakaat. Macam puan-puan, tuan-tuan pagi ni masuk masjid, kalau tak semayang duha, rugi sangat. Rugi sangat. Orang lain buta lagi di rumah. Kita segar buga, tak semayang, rugi. Yang ketiga, kata Nabi, wa an utira qabla an anam. Yang ketiga, semayang witir sebelum tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita kalau bulan lain tak dapat nak buat witir tiap-tiap malam. Tapi ni dah 11 hari. Allah bagi peluang pada kita witir tiap-tiap malam. Alangkah ruginya kalau orang tak ambil kesempatan. Baik itu kita merayu dan menyeru pada jemaah, witirlah sekali. Rugi balik. Dia bagi alasan standard lah. Saya witir di rumah ustaz. Pedaah je. Bertahun-tahun dah cakap gitu. Tak pernah semayang witir. Balik tengok Netflix je. Baik semayang terus. Selesai hutang siap-siap. Jumhur ulama, ni saya sebut jumhur. Majority ulama mengatakan solat witir adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dituntut. Dan kita juga menghormati pandangan sesetengah mazhab yang mengatakan dianya fardu. Ada setengah mazhab sebut dianya wajib. Sebagaimana yang kita maklum ni perkongsian saja ya, bukan nak cerita perbezaan mazhab sampai puan-puan tuan-tuan jadi pening. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, maknanya mazhab Hanafi, ada 3 pendapat dalam semayang witir. Ni hanya untuk sharing knowledge saja ya.
Pertama, hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat terakhir Imam Abu Hanifah dan inilah yang paling sahih menurut Imam Badruddin Al-Aini dan juga Qadhi Khan. Wajib. Lepas itu kalau orang mazhab Hanafi, wajib sembahyang witir. Tapi ada juga ulama mereka mengatakan hukumnya fardu. Dan ini adalah pandangan daripada Zufar, Ibnul Arabi, serta ada juga dua ulama dalam mazhab Maliki, iaitu Sahnun dan Al-Asbar. Dia mengatakan fardu. Dia ada perbezaan maksud fardu dengan wajib. Ada perbezaan. Dan kita tak payah pening sebab ini perbezaan mazhab mereka yang sangat berbeza dengan kita. Dan yang ketiga ada juga dalam mazhab Hanafi mengatakan sunat muakkad. Ada. Tetapi bagi kita, semua mazhab-mazhab yang lain mengatakan dia adalah sunat yang sangat dituntut. Kenapa kita tak kata benda ni wajib? Sebab mazhab kita dan mazhab-mazhab yang lain berpegang kepada hadis daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Satu hari kata Talhah, datang seorang lelaki dari Najd. Dia datang dalam keadaan rambutnya kusut masai. Datang berjumpa kepada Nabi. Sa'ir ra'si yusma'a dawiyun sautihi wa la yufqahu ma yaqulu hatta dana. Kami tengok dia itu, kami dengar suara dia cakap suara kuat, suara tinggi. Tapi kami tak faham dia bercakap apa. Jenis huru-hara cakap ramaknya. Sehinggalah dia dah dekat dengan kami, kami baru dengar. Rupanya dia itu yas'al anil Islam. Rupanya dia bertanya Nabi tentang Islam. Faqala Rasulullah khamsu salawati fil yaumi wa laylah. Nabi kata Islam ni mudah je. Mu semayanglah 5 waktu sehari semalam. Cukup. Jangan pening-pening. Jaga semayang 5 waktu. Kemudian lelaki itu tanya lagi pada Nabi. Hal alayya ghairuha. Semayang 5 je ke? Tak ada dah semayang lain. Ni dia penting soalan dia tu. Nabi jawab, la illa an tatawwa'. Kata Nabi, semayang hakmu kena buat 5 saja. Yang lain tu hanyalah semayang sunat saja. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi dalam kita mazhab Syafi'i, kita pegang kepada dalil ini. Bila Nabi sebut semayang tu hanya ada 5, bila orang tu tanya balik, kalau lebih pada 5 guna gaya, yang lebih tu adalah sunat saja. Jadi sembahyang witir dia jatuh sunat yang sangat dianjurkan. Ada satu asar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Innal witra laisa bihatmin wala kasalatikumul maktubah. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. Sesungguhnya solat witir tidak diwajibkan kepada kamu seperti solat fardu. Namun Nabi sentiasa melakukan solat witir. Maka wahai ahlul Quran, digariskan perkataan ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, autiru, berwitirlah kamu. Bayangkan, seruan witir ini paling ditekankan kepada ahli Quran. Orang yang mengaji Quran, orang yang hafiz Quran, ahli taranum Quran, dia kena sahut seruan ini. Sebab bila disebutkan pada mereka, ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, autiru, berwitirlah kamu semua. Mana kita tidak ahli Quran ni tak adalah terasa sangat. Tapi kalau kita memang orang Quran, pandai taranum, pandai tajwid, memang orang Quran, tiba tak buat witir, habis tarawih terus sapu punggung balik, malu kita. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil ataupun witir dan dia suka kepada witir. Ini riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan juga An-Nasai. Hingga kan kata ulama, kita boleh qada solat witir kalau terlepas nak buat witir. Boleh qada. Dengan syarat
Terlepasnya witir itu kerana disebabkan perkara-perkara yang valid. Perkara valid ni apa? Contohnya kita tertidur. Boleh qada. Ataupun terlupa. Balik mandi-mandi, tidur, lupa betul. Maka boleh diqadakkan masa bila? Ketika tersedar. Tapi kalau tak witir itu bukan kerana perkara yang valid, yang kuat. Contohnya kerana bermalas-malasan. Nengok Netflix, nengok Hindustan tengah malam, duk borok dengan adik-beradik, minum air, ngeteh bagai-bagai sampai ke pagi. Tak witir kita. Itu berdoa. Itu memang malas betul. Ini memang valid. Kita kepenatan misalnya. Mana habis tarawih, memang niat dah nak witir di rumah niatnya. Bukan berdoa, memang niat betul. Sampai-sampai penat pula. Aduh, letih. Dengan telekon-telekon tidur. Itu tak apalah. Bolehlah qada. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu." Kata Abu Sa'id, Nabi pernah pesan, siapa yang tertidur atau terlupa sehingga dia terlepas sembahyang witir, maka hendaklah dia melakukan witir itu idza zakarahu, bila dia tersedar nanti. Ni hadis riwayat Abu Daud. Cuma ada perbezaan pandangan ulama bila waktu yang kita dibolehkan untuk qada sembahyang witir itu. Hadis-hadis yang kita kaji secara umum menyebut boleh buat bila-bila masa ketika teringat. Contoh kita bangun sahur, kita dah tak sembahyang witir, dah masuk subuh, tak ada lah dah. Jadi kita pun makan, kemudian sembahyang subuh. Lepas aku tak witir semalam. Terus buat sajalah. Maknanya pada bila-bila masa ketika teringat. Itu berdasarkan hadis yang banyak. Hanya sahaja, ini ingat, kata para ulama, afdal dilakukan antara waktu subuh dan sebelum masuk waktu zuhur. Itu yang afdal. Macam sekarang ni okeylah. Kita boleh lakukan antara subuh tadi sampailah sebelum masuk waktu zuhur. Supaya kata ulama pahalanya nanti menyamai macam pahala kita kerjakan witir pada waktu malam. Berdasarkan satu riwayat daripada Umar Al-Khattab, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salati zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili." Barang siapa yang tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan sembahyang malam atau membaca Quran pada malam hari padahal dia sudah berniat untuk mengerjakannya, kemudian dia mengerjakan pula sembahyang witir itu antara waktu subuh dan zuhur, nescaya akan dicatatkan untuknya seolah-olah dia mengerjakan juga pada malam tadi. Ni riwayat Imam Muslim. Jadi buatlah. Ini mustahaknya witir. Sehingga boleh qada kalau kita ini tak buat kerana faktor yang kuat. Baik itulah. Saya berharap muslimin muslimat buatlah witir. Janganlah pemalas sangat. Habis semayang tarawih sapu punggung balik. Jangan. Buatlah witir dulu. Buatlah witir. Tapi barang perlu diingat. Ini juga penting. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia qadakkan sembahyang malamnya pada siang, Nabi akan genapkan. Dia tak buat ganjil. Maknanya contoh Nabi buat sembahyang malam 11 rakaat misalnya. Tapi bila siang dia akan buatkan jadi 12 rakaat. Sebab witir ni dia special untuk malam. Jadi dia tak nak siang tu sama macam sembahyang malam. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Nabi kalau dia mengerjakan sembahyang, Nabi suka buat secara berterusan, konsisten. Wa kana idza nama minal lail aw marida shalla min nahari sintai asyrata rakaatan. Tapi ada masa ketika Nabi tertidur, penat sangat. Ataupun ada masa Nabi tak sihat, badan tak fit.
sakit urat ke apa ke tak larat nak semayang, maka Nabi akan kerjakan semayang tu pada siang esok. Tetapi sebanyak sintai asyrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya, kalau biasa kita buat witir sebanyak 1 rakaat, ini yang paling malas sekali lah. 1 rakaat saja witir malam. Tapi sebab tertidur malam tadi, nak buat siang sekarang, boleh buatkan 2 rakaat. 1 jadikan 2. Ataupun amalan kita biasa buat witir tu 3 rakaat. Macam kita buat 3 lah biasanya. 3 rakaat. Terlupa nak buat malam tadi. Nak buat sekarang kejap lagi pukul 11 sebagai contoh. Boleh. Tapi jadikan 4 rakaat. Genapkan dia. Ini kaedah orang qada sembahyang witir. Ini kalau perlu qada. Kalau tak perlu sembahyang je lah sekali dengan Tok Imam. Dia masalah gini. Kami kenal pasti jemaah yang jenis sapu punggung balik lepas tarawih ni. Bila kita tanya, bang apa tak nak sembahyang sekali dengan koma? Habis moreh, habis sahur hati apa kita witir, kita moreh sekali bagai. Tak boleh ustaz. Kalau kita dah buat witir, tu dah kira tutup dah. Saya ni kan balik niat pukul 2 kan nak sembahyang lagi tahajud. Jadi kalau saya dah tutup, macam mana saya nak buka balik? Tuan-tuan, ini ayat orang pemalas. Jangan pegang kaedah itu. Kita semayang bersama dengan imam sampai rakaat terakhir, itu besar fadilat. Dalam hadis Nabi sebut, innahu man qama amal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, siapa yang berdiri semayang tarawih bersama dengan imam sampailah imam selesai, makna habis witir sampai imam balik, maka dituliskan baginya pahala seperti orang qiyamul lail sepanjang malam. Hadis riwayat Tirmizi. Besar tak ganjaran? Besar. Awak nak qiyamul lail sepanjang malam di rumah, pedah. Awak duduk je tunggu imam. Mungkin sebab masjid kita buat 20. Ada orang tak larat, saya buat 8 je. Tak apalah, duduk je nyanda. Nyanda dinding. Tunggu sampai pukul 10. Apa tu autiru bangun, datang witir sekali. Dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Mana nak dapat? Kita nak qiyamul lail sepanjang malam, pedah. Mana daripada isyak sampai subuh qiyamul lail. Dah tak tahu nak sembahyang apa dah. Baiklah duduk dalam masjid, tunggulah balik sekali dengan imam. Ini hadis Tirmizi. Balik sekali dengan imam. Kalau boleh, ajak imam tu naik motor kita pula, hantar balik ke rumah. Ustaz duduk mana? Sungai-sungai. Mau saya hantar sampai ke rumah betul. Bayangkanlah. Jadi malam sekarang, tuan-tuan datang semayang, tunggulah. Witir sekali. Timbul persoalan, betulkah kita ni tak boleh solat sunat yang lain kalau kita dah pun buat witir di masjid? Baik, kita kena jelaskan. Dalam perkara ini ada 2 pendapat. Tapi kita akan beri kesimpulan. Pertama, dibolehkan buat solat sunat yang lain walaupun kita telah witir bersama dengan imam ketika solat tarawih dan kita tak perlu ulang balik dah sembahyang witir itu. Mana tak jadi sebarang masalah. Dan ini adalah mazhab kebanyakan para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan juga pendapat yang masyhur di sisi Syafi'iyah. Dan ia juga adalah pendapat An-Nakhai, Al-Auza'i, Al-Aqamah dan ianya diriwayatkan daripada Abu Bakar, Sa'ad, Ammar, Ibn Abbas, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya tidak ada masalah. Dan ulama-ulama ini membolehkan perbuatan itu dan berhujah berdasarkan hadis daripada Aisyah misalnya. Thumma yusallimu tasliman yusmi'una thumma yusalli raka'ataini ba'dama yusallimu wa huwa qa'idun. Kemudian Nabi pun beri salam yang kami sendiri boleh dengar. Kemudian Nabi pula sembahyang 2 rakaat sebelah bagi salam dan baginda ketika itu sedang duduk. Hadis riwayat Muslim. Mana Nabi dah witir, habis witir Nabi buat pula sembahyang lain. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Sebahagian saja hadis yang kita sebutkan, hadis yang panjang daripada Imam An-Nawawi juga menyebutkan bahawa
Nabi ada melakukan sembahyang sunat yang lain selepas daripada sembahyang witir. Jadi tak ada isu pun untuk melaksanakan sembahyang qiyamul lail. Ada pandangan yang kedua, tidak boleh buat sembahyang sunat selepas melakukan solat sunat witir, kecuali dibatalkan witir dia yang dia buat di masjid itu. Nah, ini yang ramai orang kita pegang. Dia kata boleh tapi kena batalkan dulu. Ada pendapat itu. Membatalkan dulu witir itu maknanya lepas batal dia solat sunat untuk membatalkan, barulah dia buat solat sunat lain. Membatalkan witir di sini maknanya dengan memulakan sembahyang sunat 1 rakaat. Itu saja, jadikan dia genap. Kalau perempuan tuan-tuan nak pegang hak ni, lah. Tak ada masalah. Yang penting jangan pegang pendapat tak boleh buat. Mana ada tak boleh buat? Boleh buat. Cuma satu pendapat kata jalan saja. Pendapat satu lagi, tak boleh. Ente kena buka kunci dulu. Tak ada hal lah. Buka lah kunci 1 rakaat. Mana kita dah buat bersama dengan imam 3 rakaat di masjid. Balik rumah, tidur, kunci jam, bangun pukul 2.30 misalnya. Siap-siap pukul 3 semayang. Sebelum semayang 1 rakaat dulu. Untuk nak buka kunci witir. Sebab witir ni ganjil. Buat 1 supaya jadi 4. Itu saja. Dan itu ada pendapat-pendapat di kalangan ulama. Ini adalah pendapat sebahagian daripada Syafi'iyah dan juga diriwayatkan daripada Uthman, Ali, Usamah, Ibn Umar, Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi lepas daripada dia semayang 1 rakaat, dia buatlah qiyamul lail, dia tahajud, semayang hajat, bagai-bagai. Nanti tutup pula dengan witir lagi. Tutup lagi. Hujah yang bagi ustaz ataupun ulama yang pegang pada pandangan ini, mereka pegang kepada hadis Nabi, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Tak jadikanlah semayang kamu yang terakhir pada tengah malam dengan semayang witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita simpulkan, berdasarkan perbahasan para ulama, kita di Masjid Negeri berpendapat tiada masalah bagi mereka yang nak melakukan semayang-semayang sunat selepas daripada solat witir. Bahkan yang terbaik adalah kekallah solat witir bersama imam untuk mendapat pahala ganjaran seluruh malam. Selain dapat pahala, tuan-tuan juga dapat moreh bersama-sama. Itu pun rahmat juga dapat moreh. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sangat terkenal. Jadi tidak ada masalah untuk kita buat semayang lepas pada witir. Janganlah bagi alasan kita nak gelak pada kalau ngapa tak witir? Kan dah buat kan balik tak boleh semayang pula. Habis tak boleh semayang buat apa kat rumah? Tak ada benda, tengok Netflix gitu. La ilaha illallah. Bagi dia tengok Netflix tak apa. Semayang tak boleh. Tak berapa cerdik hujah begitu. Semayang boleh, tak ada masalah. Dan inilah pemutus kepada penyelesaian bagi isu di dalam, ya sebagai dinukilkan dalam kitab Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Jadi tak ada masalah. Timbul satu persoalan yang lain. Ada juga orang cerita. Ada satu surau ustaz, dia witir 3 rakaat secara berjemaah. Tapi imam dia buat terbalik. Apa pula? Biasa kan kita buat mula 2 rakaat dulu witir. Dah sudah tu baru 1 rakaat. Dia terbalik. Dia buat 1 dulu, habis salah, buat pula 2. Guna gamak. Kita mengatakan begini. Kalau mengikut riwayat daripada Ibnu Umar, Nabi pernah sebut, masna, masna. Fa'iza khashita as-subha fasalli rak'atan, waj'al akhira salatika witron. Nabi pesan pada Ibnu Umar, semayang malam itu, mu buat 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kamu risau semayang, tiba masuk semayang subuh, maka semayanglah 1 rakaat. Dan jadikanlah semayang yang terakhir itu sebagai witir. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi berdasarkan dalil ini, kata para ulama, termasuk ada banyak riwayat-riwayat yang lain, solat witir dia mesti duduk di penghujung. Maknanya, bagi mereka yang melakukan solat witir 3 rakaat dengan memisahkan antara 2 rakaat syafa'. Syafa' ni semayang yang genap. Dan juga 1 rakaat witir.
hendaklah dia mendahulukan solat syafa' barulah witir. Maknanya genap dulu baru witir. Maka solat witir dengan cara buat satu rakaat itu yang perlu kita kemudiankan. Maknanya orang yang melakukan sembahyang witir, dia buat satu rakaat terlebih dahulu, kemudian 2 rakaat penutup, itu menyalahi sunnah. Tidak ikut SOP lah. Kalau bahasa kita. Sah tak sah, wallahualam, tapi tak ikut SOP. Sebab apabila seorang tu dia berniat nak melakukan solat witir, maka sudah pastilah solat tersebut diakhiri dengan witir, dengan yang ganjil-ganjil. Maknanya bukanlah yang syafa', iaitu yang genap 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan jika diakhiri solat witir dengan solat syafa', maka itu jelas menafikan maksud sembahyang witir itu sini. Sebab witir itu dia mesti ganjil sifat dia. Jadi itu jelas ya. Baik, selesai. Mari kita lihat apa yang dibaca oleh Nabi dalam sembahyang witir ni. Muka surat 119. Apa yang baginda baca pada 2 rakaat setelah witir ni? Imam Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad dengan sanad yang dihasankan oleh Muhakkik Zadul Ma'ad daripada Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun yaqra'u fihima bi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa qul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah SAW solat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk, dan pada kedua rakaatnya baginda membaca surah Al-Zalzalah dan surah Al-Kafirun. Hadis ini adalah daripada hadis Anas dan disahkan oleh Imam Daraqutni. Menurut Daraqutni, Ibnu Abi Daud berkata kepada kami, sunnah ini dilakukan sendirian oleh penduduk Basrah dan dijaga oleh penduduk Syam. Banyak orang menjadi keliru dengan hadis ini kerana ada satu hadis yang lain berbunyi, jadikanlah witir sebagai akhir solat kamu. Persoalan ini telah dijawab oleh Ibnu Qayyim. Anda juga boleh merujuk dalam kitab Zadul Ma'ad. Dalam penutupnya Ibn Saimin menjelaskan, inilah keyakinan yang dipegang oleh Ibnu Qayyim dan sebagian ulama'. Oleh itu lakukanlah solat ini secara berkala. Jadi yang kita biasa amalkan di negara kita ini, kalau tuan-tuan rajin sembahyang di masjid, 2 rakaat yang pertama itu, yang pertama sabihis lah, kita biasa baca sabihis marabbikal a'la. Dan rakaat kedua tu biasa kita baca kuliah lah, kuliah ayyuhal kafirun. Kemudian yang rakaat yang tunggal yang satu tu yang witir tu, biasanya kita akan baca rangkaian 3 kul lah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu amalan yang biasa kita buat. Dengan tidak menafikan, kalau ada masa bacalah juga iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bacalah juga andai kata ada kesempatan. Jadi saya kira witir ni, kalau nak kempen-kempen beria pun, alhamdulillah kita memang tengah perentan buat witir sekarang ni. Cuma kita menyeru dan merayu kepada jemaah muslimin muslimat, kalau boleh, witirlah sekali bersama imam. Kadang di setengah-setengah masjid, bukan sini sajalah. Saya ingat di mana-mana masjid pun. Tarawih ketika 8 pertama, saya ingat boleh cecoh sampai belakang lah. 5-6 soh ni biasa. Membuat sampai ke simen pun ada. Habis 8, tinggal 2 lah macam biasa. Tu orang panggil tarawih warrior ni tadi. Pendekor-pendekor je. Tinggal 2. Tapi kadang bila nak sampai witir, dia dah molek dah buat 20. Time witir dia balik juga. Tinggal sebaris. Dalam hati apa masalah kalau dia dah boleh sembahyang 20 dengan kita, 3 lagi dia tak nak. Mau balik. Ruginya lah. Kalau dia tunggu saja sekejap 3 rakaat sama dengan imam, dan imam membukalah baca mengilai-ngilai kat panjangnya. Baca surah kita pun hafal. Sabihih, kuliah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Dan ini hanya bulan Ramadan saja dapat ganjaran ini. Maka kita harap malam ini dan malam-malam seterusnya duduklah sekejap qiyamul lail. Witir sekali.
Saya sebutkan begini sebab dia bukan isu orang tu dia ni geng 8 rakaat. Saya nak witir, macam mana saya nak buat 8? Kan nak tunggu ketua imam ke pukul berapa pula nak witir? Saya ada bukan masalah 8 ke 20. Masalah orang 20 pun tak buat, rugi. Dia dah molek dah dengan kita. Ataupun tuan-tuan puan-puan semayang di surau yang mamam buat 8. Habis 8 balik, Allah ruginya. Duduk sekejap 3 rakaat, sekali dengan Tok Imam, dapat pahala qiyamul lail. Duduk sekali Tok Imam. Bukannya tak boleh kita cari tiang semayang seorang. Tapi kalau bersama hatta yang sarifah, kata Nabi, sehingga mu balik sekali dengan imam, dapat pahala qiyamul lail. Moga-moga malam ini dan malam-malam seterusnya komitlah untuk sembahyang witir. Bukan untuk diri kita, tapi untuk mikir masa depan kita di alam yang satu lagi. Ini bekalan kita. Saya kira sekadar itulah dulu perbicaraan tentang witir ini. Datanglah beramai-ramai, semayanglah witir walau di mana saja kita berada, semayang bersama dengan Tok Imam. InsyaAllah minggu depan kita akan bahaskan tajuk solat 2 rakaat bila pulang daripada solat hari raya. Sesuai lah cerita hari raya minggu depan. Mak nak raya lah. Cerita hari raya lah minggu depan. Jadi sekadar itu cuma untuk makluman nak wawarkan kepada muslimin muslimat. Kita minggu depan ni banyak program. Kita dah aturkan kepada jemaah sebagai penghargaan kita lah terhadap komitmen tuan-tuan puan-puan yang tak jemu-jemu memberi sokongan kepada masjid negeri. Jadi pada hari Sabtu ini boleh masuk dalam diary, maklumkan pada suami masing-masing minta izin. Hari Sabtu ini 16 hari bulan 4 pukul 9 pagi. Kita ada ceramah perdana, kuliah duha perdana daripada Datuk Ustaz Kazim Ilyah. Datuk Ustaz Kazim akan datang ceramah di masjid kita ni pukul 9 pagi hari Sabtu. Pesan pada suami minta izin. Datang, dengar ceramah, dia akan kongsi dengan kita bagaimana rahsia nak mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar. Bukan Laila anak Tok Qadar, tu lain. Ni Lailatul Qadar. Itu hari Sabtu. Hari Selasa, 19 hari bulan. Public holiday. Jadi kita ada masa yang banyak. Hari Selasa, 19 hari bulan, sempena nuzul Quran. Pukul 10 pagi, jemput datang beramai-ramai ke masjid negeri. Kita ada majlis khatam Quran, kita ada majlis pembacaan Quran oleh imam-imam kita. Tapi kita ada juga buat forum. Jadi pada hari Selasa depan, 19 hari bulan pukul 10 pagi, kita ada forum santai nuzul Al-Quran. Kita buat santai-santai saja. Kita jemput 2 orang panel. Pertama sekali Maulana Helmi Al-Hafiz. Ini seorang tokoh agamawan yang dihormati ramai. Dan yang kedua, untuk kita nak bagi ada santai-santai sikit, kita jemput Man Raja Lawak. Mungkin ada yang kenal ya, Man Raja Lawak, untuk sebab kita ramai orang muda-muda pun datang. Jadi harap muslimin-muslimat dapat menghadirkan diri pada hari Sabtu ni dan hari Selasa depan. Kalau sambutannya bagus, nanti kita aturkan lagi. Cari lagi penceramah-penceramah. Mungkin ustazah lah kita akan cari ya, untuk mengisi slot kita. Sekadar itu, terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga kita bertemu pada lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkan pada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa aril batilan batilan warzuqna ijtinabah.
ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, tunjukkan pada kami kebenaran itu sebagai benar. Rezekikalah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah pada kami kebatilan itu sebagai batil. Dan rezekikalah kami untuk menjauhi kebatilan. Jangan jadikan kami keliru dalam agama sehingga kami sesat. Jadikanlah pada kami orang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah.